Apa masalah? Kenapa speaker tolak bahas isu banjir? UMNO panas, speaker tak bertanggungjawab tolak isu banjir? Cuba salahkan Nur Omar, MB Selangor yang tak faham arahan? Tak mahu bantuan tentera? Ini alasan MB Selangor. Bukti terbaru 1MDB, Zeti peralatkan Najib? Beberapa ahli Parlimen Pakatan Harapan kecewa dengan keputusan Jenti Pertua Dewan Rakyat Azhar Harun tidak membenarkan isu banjir yang melanda Lembah Kelang dan beberapa negeri dibahaskan. Fahmi Fazil Pakatan Harapan Lembah Kelang berkata, Azhar sepatutnya memberi sedikit ruang dengan menggunakan apa yang terkandung dalam peraturan mesyuarat untuk membolehkan isu penting itu dibahaskan. Beliau turut menyuarakan kekecewaannya terhadap Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob kerana tidak menawarkan diri untuk menjelaskan maklum balas kerajaan kepada ahli Parlimen walaupun hadir di Dewan Rakyat. Kami ingin mengetahui maklum balas kerajaan terhadap krisis yang direkodkan melalui Hansard dan kini kami perlu menunggu sehingga Mac. Inilah sebabnya orang marah kepada ahli politik dan kerajaan. Adakah kita perlu tunggu sehingga rumah speaker banjir baru kita nak bahas? Ia agak kasar tapi tegas. Isunya, adakah kita tidak melihat perkara ini sebagai perkara yang serius? Katanya dalam sidang media di Dewan Rakyat. Khalid Samad Pakatan Harapan Shah Alam yang turut serta dalam sidang media itu berkata, ahli Parlimen terlepas peluang menjalankan postmortem mengenai tindak balas kerajaan terhadap krisis banjir yang disifatkannya terlalu perlahan. Kita amat duka cita dan marah kerana tidak diberi ruang untuk membahas walaupun kita ada masa. Terdapat masalah seperti usaha menyelamatkan mangsa yang lambat, kekurangan kemudahan dan peralatan di Pusat Perlindungan Banjir yang sepatutnya dijelaskan oleh kerajaan. Terdahulu sidang Dewan Rakyat kecoh seketika apabila Azhar tidak membenarkan beberapa ahli Parlimen pembangkang dan kerajaan membahaskan isu banjir yang melanda 5 negeri minggu lalu. Azhar berkata, perkara itu tidak boleh dibahaskan kerana tidak terkandung dalam aturan urusan mesyuarat AUM sidang Dewan Rakyat. Maaflah kalau hendak penerangan menteri itu. Selalunya itu terserah kepada menteri untuk membuat penerangan dengan memberi notis kepada saya bahawa mereka akan membuat penerangan di bawah peruntukan 14-1-1 AUM. Jadi kita tidak boleh melompat daripada satu isu ke satu isu tanpa isu itu berada dalam AUM, katanya di Dewan Rakyat pada Isnin. Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan berkata, institusi Parlimen di negara ini sepatutnya mampu berfungsi dengan lebih baik berbanding apa yang ada sekarang. Ketika ini katanya, kedudukan demokrasi Malaysia semakin mundur. Hal itu kerana, kata bekas Menteri Besar Negeri Sembilan itu, pihak Parlimen lebih mengutamakan aturan mesyuarat berbanding pertanggungjawaban kerajaan kepada rakyat. Parlimen adalah medan utama untuk semua kemaslahatan negara dan rakyat dibincang dan didebatkan. Ia bukan institusi pegun dan hanya berfungsi mengikut agenda mesyuarat rutin. Ia adalah institusi moral dan demokratik yang paling utama dalam hidup berbangsa dan bernegara. Katanya dalam kenyataan, mengiringi kenyataan tersebut ialah laporan mengenai keengganan Speaker Dewan Rakyat Azhar Harun menerima usul tergempar bagi membincangkan isu banjir. Azhar yang juga bekas pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya itu berkata, usul terbabit ditolak kerana ia tidak terkandung dalam urusan aturan mesyuarat Dewan Rakyat. Antara ahli Parlimen yang berucap bagi mengemukakan usul tersebut ialah Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim, Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng dan Muhammad Sabu Kota Raja. Sejak Sabtu lalu, banjir besar melanda beberapa negeri dengan kesan buruk terbesar berlaku di Selangor dan Pahang. Setakat hari ini, hampir 30 orang sudah kehilangan nyawa akibat bencana tersebut. Muhammad berkata, Parlimen merupakan tempat terpenting bagi membincangkan sesuatu krisis oleh semua wakil rakyat. Di situ juga katanya, kerajaan mesti menjelaskan segala tindakan mengikut bidang kuasanya untuk menangani segala krisis yang timbul. Accountability kerajaan bukan untuk dijelaskan dalam sidang akhbar. Ia mesti dilakukan di Parlimen sesuai dengan status dan peranan Parlimen itu, katanya. Tambah Muhammad, tidak akan menafikan usul tergempar bagi membahaskan kemaslahatan negara ketika ia menjadi keperluan paling mendesak dan berlaku pada saat paling genting adalah tindakan sangat tidak sensitif serta pengabaian tanggungjawab yang serius. Tiada agenda lebih besar dan lebih utama daripada krisis banjir luar biasa yang melanda negara beberapa hari lepas. Tiada aturan mesyuarat yang boleh mengatasi kepentingan rakyat kebanyakan yang kehilangan harta benda, nyawa dan memerlukan segala usaha penyelamatan yang segera. Tiada siapa yang lebih besar di Parlimen selain rakyat dan kepentingan mereka, katanya. Menteri Kabinet Nur Omar berkata, Menteri Besar Selangor Amiruddin Syahari tidak memahami struktur Majlis Keselamatan Negara. Kenyataan itu dibuat selepas Amiruddin berkata dia kembali dilantik mempengerusikan badan itu di peringkat negeri selepas banjir besar.
Noh berkata sebenarnya terdapat dua jawatan kuasa berdasarkan dua arahan. Katanya arahan nombor 1, pengurusan keselamatan negara dipengerusikan oleh saya, manakala arahan nombor 20, pengerusi bencana bawah Amiruddin. Saya nak sekolahkan MB Selangor ini supaya MB Selangor ini memahami arahan-arahan dan pentadbiran kerajaan. Kalau sebagai Menteri Besar, beliau tak memahami arahan-arahan pentadbiran kerajaan, maka sebab itu kita lihat persiapan banjir Selangor kelam kabut. Katanya, saya lihat tular sebab pengerusi MKN Selangor Noh Omar, padahal bukan dalam bidang kuasa saya. Kata Noh, walaupun UMNO tak ada masuk dalam jawatan kuasa ini, boleh lihat ramai pemimpin UMNO turun bantu mangsa banjir. Katanya, Noh turut menyanggah anggapan bahawa Amiruddin selaku Menteri Besar tiada kuasa untuk memanggil polis dan tentera sekiranya bencana berlaku. Tak betul lah, sebab jawatan kuasa pengurusan bencana negeri, ahlinya Ketua Polis Negeri, Panglima Brigad Tentera, Pegawai Kewangan Negeri, Pengarah Bomba, Pengarah Kesihatan Negeri, Pengarah Penerangan dan Pengarah Penyiaran. Dia boleh panggil polis dan tentera, katanya. Beliau mengingatkan Amiruddin jangan bermain politik dan meruding jari dalam keadaan suasana banjir ini. Dia cuba nak main politik sebab pengurusi MKN Noh Omar UMNO. Saya terpaksa untuk membuat sidang media ini kerana saya lihat di mana-mana media sosial saya sudah lumat. Ini hasil daripada kenyataan MB Selangor. Amiruddin dilaporkan berkata dia kembali mempengerusikan MKN Selangor susulan keputusan semasa mesyuarat MKN peringkat persekutuan yang dipengerusikan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Menerusi Twitter, Syahrizan Johan, setiausaha politik kepada Lim Kit Siang, mendakwa Amiruddin pada mulanya kehilangan jawatan itu kepada Noh Omar yang juga Ketua UMNO Selangor dan Menteri Pembangunan, Usahawan dan Koperasi. Syahrizan turut mempersoalkan kekurangan tindakan pantas berikutan keadaan banjir yang semakin meruncing pada Sabtu. MB Amiruddin Syahri menzahirkan kekangannya tidak dapat panggil mesyuarat MKN negeri. Persoalannya, pertama, mungkinkah koordinasi aset keselamatan akan lebih baik jika MB yang pengerusinya? Kedua, mengapa pengerusi MKN Selangor tidak panggil mesyuarat MKN? Soalnya lagi. Menteri Besar Amiruddin Syahri menafikan beliau keberatan untuk melibatkan tentera dalam usaha mengatasi bencana banjir di Selangor seperti yang didakwa sumber portal FMT. Amiruddin berkata beliau sendiri menghubungi Menteri Pertahanan Hishamuddin Hussein dan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob meminta kerahan tentera dan aset untuk membantu usaha pencarian dan menyelamatkan mangsa banjir. Tidak timbul isu keberatan, kita kerajaan negeri sedar kapasiti kita, katanya pada sidang media. Katanya, beliau menghubungi Ismail pada 8.30 malam, Jumaat dan Hishamuddin pada malam yang sama. Amiruddin menyifatkan maklumat sumber portal FMT yang mendakwa kerajaan negeri keberatan memohon bantuan tentera sebagai palsu, berniat kurang baik atau tersalah niat. Terdahulu sumber memberitahu portal FMT bahawa tentera mula bergerak ke kawasan yang dilanda banjir selepas solat Jumaat untuk membantu memindahkan mangsa banjir tanpa menunggu arahan daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara atau NADMA. Sumber berdedahkan NADMA yang dikritik berhubung pengurusan banjir di Lembah Kelang pada mulanya teragak-agak untuk melibatkan tentera dalam usaha bantuan banjir. Katanya lagi, kerajaan Selangor juga keberatan untuk melibatkan tentera. Sebuah badan bukan kerajaan NGO membuat laporan mendesak pihak berkuasa menyiasat sama ada terdapat usaha menyorokkan salah laku dua pegawai tinggi kerajaan dan pihak tertentu untuk digunakan sebagai pembelaan dalam kes mahkamah membabitkan Najib Razak. Pertubuhan Sahabat Ulul Amri Malaysia PSUAM merujuk transaksi jutaan ringgit yang dikaitkan dengan saksi pendakwaan dalam kes SRC International dan 1MDB membabitkan Najib yang hanya dilaporkan atau disahkan baru-baru ini. Keluarga bekas Gubernur Bank Negara Malaysia BNM Zeti Akhtar Aziz dan bekas Menteri Keuangan Nur Muhammad Yaakob dikatakan menerima dana berkaitan 1MDB. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pada 19 November lalu mengesahkan 65 juta ringgit dalam dana berkaitan 1MDB ditemui dalam akaun Bank Cutting Edge Industries, syarikat di Singapura yang dikuasai suami Zeti, Taufik Aiman dan rakannya Samuel Goh. Nur Muhammad didakwa menerima 85 juta ringgit berkaitan satu tawaran sukuk 1MDB 2009 dalam satu akaun proksi di Singapura. Pengerusi PSUAM Syed Muhammad Imran Syed Abdul Aziz berkata Zeti dan Nur Muhammad menyalahgunakan kuasa mereka. Zeti adalah orang bertanggungjawab menasihatkan Najib membuka akaun atas nama peribadi beliau bagi menerima sumbangan dana dan juga telah diarahkan bekas Perdana Menteri itu memantau sebarang kemasukan dana dalam akaun bank berkenaan. Di sini didapati Zeti telah menggunakan kedudukan dan melakukan kesalahan salah guna kuasa di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Katanya Nur Muhammad selaku Menteri Ekonomi ketika itu pula mengesyorkan penubuhan SRC International serta membentangkan kertas kabinet
untuk meluluskan jaminan kerajaan untuk syarikat itu meminjam dana 4 bilion ringgit dari kumpulan wang persaraan diperbadankan atau KWAP. Sehubungan itu, beliau juga telah menggunakan kedudukan dan melakukan kesalahan salah guna kuasa di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Syed Muhammad Imran berkata, PSUAM telah membuat laporan kepada SPRM dan polis supaya pihak berkuasa boleh menyiasat jika terdapat sebarang usaha pihak tertentu dalam Kerajaan Pakatan Harapan terdahulu untuk menyembunyikan salah laku dua individu itu supaya ia tidak boleh digunakan dalam kes Mahkamah Najib.